Assalamualaikum dan selamat kembali. Saya ingin berterima kasih kepada Dr. Maza sebab mengeluarkan kenyataan bahawa bolehnya kita untuk mengkritik atau memperingatkan orang lain terhadap seseorang individu itu supaya orang tidak mengambil riwayat daripadanya atas sebab-sebab tertentu. Kita dengar apa kata Dr. Maza ni ya. Jika dia buat sesuatu penerangan supaya orang dapat mengelakkan perkara yang salah. Misalnya untuk ulama-ulama hadis dahulu. Mereka memang menyebut keburukan orang-orang tertentu yang berkaitan dengan periwayatan supaya orang jangan ambil riwayat mereka. Sebab itu dia ada sebut Ijlis bina naghtab fillah. Duduk bersama kami, kita mengumpat kerana Allah. Mana boleh mengumpat kerana Allah? Dia mengumpat untuk bagi tahu rawi ni bohong. Rawi ni lemah ingatan dia. Yang ni keliru. Okey. Jadi memang boleh saya untuk terus mengingatkan orang ramai tentang bahayanya untuk kita terus mempercayai individu tertentu tanpa kita semak kenyataan-kenyataannya. Okey, kali ni Kapten Hafiz buat hal lagi. Pagi-pagi saya bangun, saya dapat satu mesej statement daripada Kapten Hafiz yang mengatakan tentang seorang ustaz. Tengok apa kata Kapten Hafiz. Kita tengok ni ya. Dia tulis apa, tengok. Suka hati buat hukum sendiri, kemudian sandar kepada alim ulama. Sejadah itu pun sesuatu yang boleh gerak. Sah ke sujud dan solat di atasnya? Nampak? Dia tulis suka hati buat hukum sendiri. Padahal dia tak tahu bahawa ustaz ni bercakap tentang hukum dalam mazhab Syafi'i. Kan? Kita tengok apa kata Ustaz Qarni Idrus ni ya. Okay, Ustaz Qarni dah post di dalam Facebook dia jawapan kepada post Kapten Hafiz ni. Okay. Dia terpanggil untuk memberi penjelasan dalam isu ini dan sebagainya. Ini isu khilaf muktabar yang ustaz tersebut sebut pandangan mazhab Syafi'i. Nampak? Clear? Jadi kalau Kapten Hafiz tahu bahawa mazhab Syafi'i ada pandangan ni, dia tak post macam tu. Kan? Tapi masalahnya dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia suka hati je post ikut pandangan dalam kepala dia. Kemudian yang berkenaan Ustaz Khani post panjang lebar lah kita boleh baca dalam Facebook Ustaz Khani Idrus ni. Tapi yang saya nak tunjuk adalah kita lihat bagaimana Kapten Hafiz bila dia tak tahu dia keluarkan aja statement macam tu, dan perkataan yang dia sebut tentang sejadah itu pun sesuatu yang boleh gerak. Kita tengok apa Ustaz Khani jawab. Ustaz Khani kata, jika begitu sujud atas sejadah pun tidak sah ia kerana sejadah pun bergerak, sebab itu pentingnya bahasa Arab. Kan? Ustaz Khani tembak dia sepapan lah kan. Sebab itu pentingnya bahasa Arab kan. Dia bila tak faham suka keluar statement yang pelik-pelik. Jadi lepas Ustaz Khani dah keluarkan statement macam ni, Kapten Hafiz pun post di dalam Facebook dia pula. Dia nak cover ni, dia dah post macam tadi tu. Kemudian dia nak cover, dia kata apa? Ringkasnya, pendapat mazhab Asy-Syafi'i menyatakan tidak sah. Okey, mazhab lain dia letak dalam braket majority menyatakan sah, tidak mengapa. Okey. Kemudian dia tulis ini, sepatutnya ustaz yang menyampaikan isu ini menyatakan dalil dan khilaf yang wujud tentangnya, bukan sekadar alim ulama berkata. Poin dia adalah dia tak tahu. Nak salahkan ustaz tu pula sebab tidak menyampaikan dalil dan khilaf yang wujud. Hanya sebut para ulama. Dia salahkan ustaz tu pula. Padahal dia yang salah. Mazhab Syafi'i kata batal. Patutnya kita duduk kat Malaysia memang mazhab Syafi'i. Patut tahulah. Kan? Simple benda tu, straightforward. Patut dah tahu dah. Tak payah nak salahkan orang dengan mengeluarkan statement yang agak celupa ni kan. Suka hati buat hukum sendiri. Apa hukum sendiri? Patutnya dah tahulah mazhab Syafi'i. Kan? Ni baru tahu. Ustaz Khani bagi tahu. Baru dia tahu. Kemudian dia nak cover. Dia cover pula mengatakan bahawa patutnya ustaz tu bagi tahulah khilaf. Bukan. Sepatutnya engkau tahulah itu mazhab Syafi'i. Itu yang sebenarnya patutnya benda-benda macam ni tak perlu
tak perlu nak post ke, nak tunjuk dekat orang kata pandangan kita lebih baik ke macam mana. Study dulu. Sebelum nak post kata-kata yang celupa tu, study dulu. Check dulu betul tak betul ustaz tu cakap, main letak ikut kepala yang tahu banyak mana tu saja kan. Ini masalah bila orang tak belajar ikut disiplin, sebab benda ni benda basic-basic lah, ikut disiplin. Bila kita belajar dengan guru akan ada disiplin, benda-benda basic akan lepas dulu. Kita akan lepas dulu, kita dah tahu. Jadi bukan nak belajar atau mengkaji. Bila kita mengkaji ni, kita tebuk-tebuk je. Kita tebuk-tebuk hadis sana, tebuk hadis sini, tebuk sini sikit, sana sikit. Tak mengikuti disiplin dari bawah ke atas. Jadi banyaklah tak tahu. Benda basic ni pun tak tahu. Kemudian post macam tu. Kemudian bila orang dah jawab, kata pula patutnya ustaz tu bagi tahulah khilaf. Kau bukan duduk luar daripada Malaysia, bukan negara yang tidak mengamalkan mazhab Syafi'i kan. Kau duduk dalam negara yang hampir semua pun mazhab Syafi'i. So selama kau ada dekat Malaysia ni, mazhab apa yang kau pakai? Itu soalan saya lah, maaf lah. Saya pun kena kasar lah sebab ayat dia kasar kat sini kan. Kata dekat orang kasar, kita pun kena kasar lah sikit. Okey, jadi secara tak langsung ini membuktikan bahawa kita semua orang, saya cuma nak mengingatkan kepada semua orang yang mendengar video ni, ataupun bolehlah kita forward kepada mereka yang tak tahu ataupun mengambil sumber daripada Kapten Hafiz saja. Sekarang kita dah tahu dah, Kapten Hafiz apabila memberi sesuatu pandangan, pendapat, tak kisahlah dia nak pakai hadis ke apa mana ke, kita kena semak, kita kena tabayun, kita kena guna surah Al-Hujurat ayat 6 tu, kita kena guna. Kita kena check, tengok apa yang dia kata tu betul tak, cukup tak. Sebab kadang-kadang dia hanya cakap satu bahagian saja, dia tak cakap bahagian yang lain. Kan, apa yang dia tahu mungkin sikit saja. Jadi apabila Kapten Hafiz sampaikan sesuatu, kita semua kena tabayun, ikut surah Al-Hujurat ayat 6 tu. Apabila sampai sesuatu maklumat daripada seorang yang fasik, jadi kita kena semak dulu apa yang dia sampaikan tu betul atau tidak. Jadi apabila kita dengar daripada sumber ini, Kapten Hafiz ni, kita semak dulu sebelum kita nak percaya. Kita semak sumber-sumber lain dulu sebelum kita nak percaya. Saya hanya mengingatkan mengikut apa yang telah Dr. Mazhar katakan tadi. Okey, ini peringatan daripada saya lah. Semoga semua dapat mengikutinya. Semoga kita akan tabayun apabila mendapat sumber daripada sumber tersebutlah yang saya sebut tadi. Okey, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.